Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan berpasangan kami. Saya Siti Nurfatihah binti Syah Abdullah dan pasangan saya ialah Nurul Syazwani binti Abdullah. Okey, kami akan membincangkan mengenai implikasi kepelbagaian sosial budaya dari 4 aspek. Yang pertama guru, yang kedua murid, yang ketiga sekolah dan yang keempat ialah kurikulum. Kepelbagaian sosial budaya dalam masyarakat Malaysia pada hari ini telah memberi kesan secara langsung kepada perkembangan sistem pendidikan di Malaysia. Pendidik sebagai ejen penyatuan melahirkan masyarakat yang harmoni dan bersatu padu. Implikasi sosial budaya yang pertama dari aspek guru. Okey, yang pertama guru sebagai ejen sosialisasi, yang kedua guru merancang pembelajaran yang berkesan, yang ketiga guru memberi layanan yang adil. Okey, sosialisasi bermaksud proses bergaul mesra di antara satu sama lain yang mempengaruhi cara pergaulan, minat dan sikap. Okey, guru perlu menggalakkan pergaulan dalam kalangan pelajar sebagai contoh, membuat aktiviti berkumpulan yang melibatkan penglibatan semua pelajar dari pelbagai agama dan juga kaum. Guru juga perlu merancang aktiviti pembelajaran yang berkesan dengan tidak menyentuh sensitiviti terhadap agama dan kepercayaan. Selain itu juga, guru perlu memberi layanan yang adil dan tidak boleh ada diskriminasi di antara setiap agama dan kaum. Implikasi sosial budaya yang kedua ialah murid. Murid dapat dikategorikan kepada 3. Yang pertama ialah bahasa dan komunikasi, yang kedua kaum dan etnik, dan yang ketiga ialah pertempatan. Bahasa dan komunikasi. Murid yang menguasai hanya satu dialek ataupun hanya satu bahasa ibunda sahaja akan menghadapi ataupun akan berdepan dengan beberapa masalah dalam pembelajaran. Sebagai contoh, pelajar tersebut akan kurang faham apa yang dibaca dan apa yang disampaikan oleh guru semasa sesi pembelajaran. Jadi kesannya kepada pelajar tersebut akan ketinggalan dan tercicir dalam mata pelajaran. Berbeza dengan pelajar yang menguasai lebih daripada satu bahasa, pelajar tersebut akan lebih ke depan dan pelajar tersebut akan lebih memahami apa yang disampaikan oleh guru semasa sesi pembelajaran di dalam kelas. Kaum dan etnik. Murid yang tinggal dan belajar dalam lingkungan satu kaum dan juga etnik mengamalkan budaya dan juga cara berfikir yang sama. Okey, pelajar tersebut akan kurang mendapat pendedahan tentang budaya kaum lain dan pemahaman tentang budaya kaum lain hanya boleh diperolehi daripada bahan bacaan sahaja, bukan melalui pemerhatian dan juga pengalaman sendiri. Kesannya kepada pelajar tersebut akan lebih sukar untuk menyelesaikan diri dengan kaum etnik yang lain. Berbeza dengan murid yang tinggal dan belajar dalam lingkungan pelbagai kaum dan juga etnik, pelajar tersebut berpeluang belajar mengenai adat resam, budaya dan juga cara berfikir tentang etnik lain. Selain itu juga, pelajar tersebut dapat memupuk perasaan saling menghormati dan juga saling menerima. Yang ketiga ialah pertempatan. Pertempatan terdiri daripada bandar dan pinggir bandar, luar bandar dan juga pedalaman. Okey, bandar dan pinggir bandar. Murid lebih terdedah kepada kepelbagaian budaya dan juga etnik dan murid mempunyai kemampuan untuk berbelanja, tingkah laku dan pandangan yang berbeza. Sebagai contoh, mengikut latar belakang keluarga, jenis pekerjaan dan sebagainya. Yang seterusnya ialah luar bandar dan pedalaman. Murid lebih mengamalkan budaya yang sama, etnik yang sama dan pandangan yang sama. Sebagai contoh, murid dalam kalangan orang asli sebahagian besar masih lagi mendalami kawasan pedalaman dan terisolasi dari aspek sosial budaya. Okey, sekian sahaja daripada saya. Untuk aspek yang seterusnya akan disambung oleh pasangan saya, Nurul Syazwani. Terima kasih Cikgu Fatihah. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap sekolah dalam aspek jenis sekolah, sekolah dan persekitaran serta sekolah dan komuniti. Dalam aspek yang pertama iaitu jenis sekolah. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kewujudan pelbagai jenis sekolah di Malaysia kerana wujudnya kepelbagaian etnik dan perbezaan sosioekonomi. Maka wujudlah pelbagai jenis sekolah di Malaysia seperti sekolah kebangsaan, sekolah berasrama penuh, sekolah teknik dan lain-lain. Pelbagai jenis sekolah ini menerima pelajar daripada pelbagai latar belakang sosial budaya di mana wujud perbezaan dalam bahasa, agama dan bahasa.
Seperti contoh, sekolah berasrama penuh di mana pelajar perlu tinggal di asrama bersama-sama dan perlu belajar untuk hidup bersama dalam komuniti yang berbilang bahasa dan bangsa. Oleh itu, penting bagi pihak sekolah dalam menyediakan pendidikan yang inklusif, adil dan saksama bagi semua pelajar tanpa mengabaikan kepelbagaian sosio budaya mereka. Dalam aspek yang kedua, iaitu sekolah dan persekitaran. Sekolah adalah ejen mempersiapkan diri pelajar dengan persekitaran kerana sekolah memberikan pendidikan formal kepada pelajar melalui kurikulum yang ditetapkan. Faktor-faktor persekitaran akan mempengaruhi input organisasi pendidikan dan output organisasi tersebut akan digunakan oleh pihak sekeliling kerana organisasi pendidikan tidak beroperasi secara terasing. Mereka akan berinteraksi dengan persekitaran termasuk masyarakat, pihak kerajaan, industri dan lain-lain pihak. Sebagai contoh, bagi memenuhi permintaan teknologi dan industri, sekolah perlu menyediakan pelajar yang berkemahiran serta berpengetahuan yang relevan dengan keperluan industri dan teknologi masa kini. Contohnya, mata pelajaran yang diperkenalkan adalah sesuai dengan pasaran ekonomi seperti matematik, RBT dan perniagaan. Faktor-faktor luaran akan mempengaruhi perkembangan murid kerana sekolah tidak dapat lari daripada masa depan pelajar dan pekerjaan yang bakal mereka ceburi. Aspek yang ketiga iaitu sekolah dan komuniti. Faktor komuniti seperti lokasi sekolah yang terletak dalam kawasan komuniti ini akan menjadikan ahli komuniti yang berdekatan sebagai ejen sosialisasi kepada pelajar di sekolah berkenaan. Komuniti ini memainkan peranan dalam menyediakan suasana yang menjayakan sekolah. Seperti contoh program kemasyarakatan, seperti program bakti sosial di mana pelajar diberi peluang untuk melawat rumah-rumah orang tua dan melibatkan sumbangan makanan dan pakaian tanpa mengira perbezaan agama, bangsa dan bahasa. Selain itu, penyediaan beasiswa ataupun bantuan keuangan akan diberikan kepada pelajar yang berpotensi tetapi kurang berkemampuan melalui PIBG. Ini penting bagi memastikan keadilan dan dalam pendidikan dan memberi peluang kepada pelajar tersebut untuk mengembangkan potensi tanpa terhalang oleh faktor ekonomi. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap kurikulum dalam aspek interaksi sosial, peperiksaan, kawalan sosial serta pengajaran dan pembelajaran. Dalam aspek interaksi sosial, apabila wujudnya kepelbagaian sosial budaya di sekolah, ia dapat membantu membangunkan kemahiran berkomunikasi dengan murid yang berbeza bahasa. Selain itu, kurikulum yang menggariskan kepelbagaian sosial budaya membantu memupuk pemahaman dan toleransi melalui pembelajaran tentang budaya, sejarah dan tradisi, maka pelajar dapat memahami dan menghargai perbezaan sosial. Ini membantu mengurangkan prasangka, stereotip dan konflik sosial di kalangan pelajar. Selain itu, kepelbagaian sosial budaya di sekolah akan memupuk kerjasama serta kerja berpasukan di kalangan murid. Budaya memberi salam dan ucapan selamat pagi juga diamalkan apabila bertemu dengan guru. Dan aktiviti gotong royong di sekolah akan mewujudkan kesepakatan di antara murid, guru dan ibu bapa bagi membentuk pelajar yang berinteraksi secara positif dengan masyarakat yang pelbagai serta mempromosikan kehidupan yang harmoni dalam masyarakat. Dalam aspek peperiksaan, kaedah mentaksir murid melalui peperiksaan mengajar murid untuk menerima kegagalan dan tidak bersikap berputus asa. Dan amalan memberi anugerah kepada pelajar cemerlang akan membakar semangat pelajar-pelajar lain untuk turut serta berjaya. Dan juga sokongan diberikan kepada semua murid, terutamanya murid yang lemah, seperti sesi bimbingan selepas waktu sekolah. Dalam aspek pengajaran dan pembelajaran, apabila wujudnya kepelbagaian sosial budaya di sekolah, guru akan menggunakan pendekatan yang sesuai seperti menggunakan bahasa standard di dalam proses PDP. Selain itu, penggunaan bahan pembelajaran juga akan menjadi pelbagai dan rakan sebaya akan membantu rakan lain yang bermasalah dalam pelajaran, iaitu mewujudkan pembelajaran kolaboratif bagi menggalakkan pelajar bekerjasama dalam kumpulan yang berbagai budaya untuk berkongsi pengalaman dan memupuk pemahaman di antara mereka. Kepelbagaian cara belajar juga diaplikasikan seperti pembelajaran visual melalui gambar, carta atau peta minda bagi memenuhi perbezaan perkembangan kognitif pelajar. Kumpulan belajar juga akan melibatkan pelbagai kaum bagi memupuk semangat toleransi di antara mereka. Akhir sekali, penilaian yang adil kepada semua murid diamalkan dan tidak memihak hanya kepada satu bangsa sahaja.
Aspek kawalan sosial merujuk kepada bagaimana perbezaan budaya, nilai, norma dan latar belakang sosial pelajar mempengaruhi interaksi sosial, struktur sosial dan sistem kawalan di sekolah. Terdapat batas-batas pergaulan bagi murid berlainan jantina serta etika pemakaian digariskan bagi menghormati perbezaan agama dan budaya. Selain itu, guru juga menjadi role model kepada murid dan murid sentiasa diingatkan akan peraturan sekolah seperti murid lelaki perlu berambut pendek dan nampak kemas. Kawalan ini penting bagi mencari keseimbangan yang sesuai dalam mengekalkan keharmonian, mengelakkan konflik budaya dan agama, mewujudkan toleransi, mengelakkan diskriminasi dan menghormati hak-hak individu yang pelbagai di sekolah. Apabila wujudnya kepelbagaian sosio-budaya di dalam sistem pendidikan, ianya akan mendisiplinkan pelajar kerana wujud amalan dan peraturan yang perlu dipatuhi bagi mewujudkan persekitaran yang harmoni di sekolah. Selain itu, ianya juga dapat menggalakkan penggunaan bahasa standard bagi mewujudkan komunikasi yang efektif. Murid juga dapat belajar dalam persekitaran yang harmoni kerana wujud toleransi dan persefahaman antara mereka. Selain itu, ia juga dapat membangunkan pencapaian murid melalui kaedah pembelajaran yang pelbagai serta menggalakkan interaksi sesama murid dan guru di sekolah. Maka dapatlah disimpulkan di sini bahawa kepelbagaian sosial budaya di dalam sistem pendidikan adalah amat penting bagi mencipta persekitaran pembelajaran yang inklusif, memupuk pemahaman dan penghargaan terhadap perbezaan budaya serta meningkatkan kesedaran global dan kemahiran antara budaya di kalangan pelajar. Sehubungan dengan itu, guru hendaklah memahami latar belakang budaya murid dan menggunakannya secara bermanfaat bagi membina strategi pengajaran dan pembelajaran bermakna. Perancangan yang sistematik diperlukan bagi mewujudkan keseimbangan dalam proses pendidikan di kalangan murid yang terdiri daripada pelbagai agama, bangsa dan budaya. Saya akhiri dengan serakat pantun. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugasan kami, di lain masa berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.